melibatkan diri bagi menyampaikan sepatah dua kata ataupun ucapan sempena persidangan itu pada kali ini. Yang berhormat Datuk Yang Ketua Hari Yang Berhormat, merujuk pada peristiwa yang berlaku di Paris adalah satu tragedi yang sangat menyedihkan dunia dan merupakan suatu tindakan yang tidak bertamadun. Islam tidak pernah menyokong tindakan kekerasan seperti ini. Bahkan Islam mengecam tindakan biadab serangan ke atas orang awam yang tidak berdosa. Dalam ajaran Islam, walau kita menghadapi peperangan sekalipun, Rasulullah SAW mengajarkan akhlak dan adab. Dalam beberapa hadis baginda dan asal para sahabat ada menentukan peradaban berkenaan. Jangan membunuh kaum wanita ataupun para orang tua dan kanak-kanak, sebagaimana di dalam matanya, wala taqtulu syaikhan faniyan wala tiflan wala saghiran wala imra'atan. Jangan kamu membunuh orang tua yang sudah lanjut usia, kanak-kanak dan wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Jangan pula membunuh para rahib atau pendeta, sebagaimana sabdanya, wala taqtulu mun'azilan bisawma'ati. Jangan membunuh rahib atau pendeta di tempat ibadahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan pula membuat kerosakan di atas muka bumi, sebagaimana yang digambarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Islam yang pertama, ketika beliau mewasiatkan kepada pasukan Islam yang berangkat menuju ke Syam, wala tuhrikunna nakhla wala tahrikunnaha wala ta'firu bahimatan wala syajaratan tusbir wala tahdimu bai'atan. Jangan sekali-kali kamu menebang pokok kurma, jangan pula kamu membakarnya, jangan membunuh haiwan-haiwan ternakan, jangan tebang pohon yang berbuah, jangan pula kamu merobohkan bangunan. Riwayat Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra daripada Ibnu Asakir. Islam adalah agama damai. Islam adalah agama yang cintakan kedamaian, menjunjung tinggi hak setiap warga masyarakat dan bersikap toleransi di dalam beragama. Maka walau siapa pun dia, dari mana pun dia berasal, jika katanya beragama Islam namun tidak bertindak menggunakan, sedangkan bertindak dengan menggunakan kekerasan dan kezaliman, maka mereka bukanlah mewakili agama Islam. Tidak kira lah sama ada mereka menggunakan nama yang berwajahkan Islam ataupun sebaliknya. Bila kita melihat perjuangan Rasulullah, para sahabat di Madinah, mereka amat menyuburkan budaya kedamaian. Orang Islam amat menghargai kerukunan dalam beragama, sehingga melahirkan piagam Madinah yang dinamakan Sahifatul Madinah pada tahun 622 Masihi. Inilah salah satu bukti bahawa junjungan mulia Rasulullah dan para sahabat selalu bersikap toleransi dan menjauhkan sikap anarkis yang biadab. Ajaran Islam tidak pernah mengarah atau mencontohkan sebarang tindakan kekerasan, sebagaimana yang ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Yang mafhumnya daripada firman Allah Subhanahu wa taala dengan arti tidak ada paksaan dalam agama Islam, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan, iaitu kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taurat dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh, yang tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 256. Konsep Islam telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sungguh sangat sempurna. Islam agama yang universal, lengkap dengan segala bekalan untuk menghadapi dunia modernisasi. Namun demikian, bila ada orang Islam atau kelompok tertentu yang mengaku diri Islam namun melakukan tindakan kekerasan, keganasan dan tidak menjunjung tinggi kerukunan
masyarakat, maka ini berarti mereka sama sekali tidak mewakili agama Islam. Yang salah bukanlah ajaran Islam, tapi yang salah adalah orang Islam itu sendiri, iaitu sebahagian daripada mereka yang tidak tahu, bahkan tidak mahu tahu dan tidak mengamalkan ajaran yang telah digariskan oleh agama Islam itu sendiri. Dakwah Islam bukan dengan memukul, tetapi dengan merangkul. Menyebarkan Islam bukan dengan menyinggung, namun dengan menyentuh. Mensosialkan ajaran Islam bukan dengan saling ejek-mengejek, namun dengan mengajak. Sungguh indah ajaran Islam apabila kita pelajari dengan teratur dan bersistem. Dan hanya orang-orang yang menyalah tafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran sahajalah yang cenderung melakukan tindakan jenayah, padahal sebarang perbuatan jenayah adalah bertentangan dengan norma-norma ajaran Islam itu sendiri. Tindakan golongan ini bertambahkan lagi pedih kutukan serta fitnah dari golongan-golongan yang sememangnya anti kepada ajaran Islam, serta angkuh dengan sikap mereka yang sombong, telah sekian lama bermusuh dengan Islam, memfitnah bahawa Islam adalah agama yang ditegakkan dengan mata pedang dan sering menjuarai kekasaran. Namun sebaliknya sejarah telah membuktikan dengan jelas bahawa pertama, umat Islam pernah memerintah Spanyol selama 800 tahun, bermula daripada 711 Masihi sehingga 1492 Masihi. Namun begitu tidak pernah berlaku sepanjang tempoh pemerintahan tersebut orang Islam menggunakan pedang untuk memaksa masyarakat Kristian di Spanyol untuk memeluk agama Islam. Kedua, umat Islam adalah pemimpin dan penguasa di tanah Arab selama 1400 tahun dahulu sehinggalah ke hari ini. Namun hingga hari ini terdapat seramai 14 juta orang penganut Kristian Koptik di tanah Arab yang mengamalkan ajaran mereka selama ratusan tahun. Jika Islam ditegakkan dengan mata pedang, mana mungkin mereka yang beragama Kristian ini berada di tengah-tengah masyarakat Arab dan di negara Arab itu sendiri. Ketiga, umat Islam pernah memerintah India sekitar 1000 tahun, bermula daripada dinasti Mamluk pada tahun 1206 Masihi. Jika Islam membenarkan kekerasan, sudah pasti dalam tempoh 1000 tahun tersebut pemerintah Islam di India boleh memaksa dan mewajibkan seluruh penduduk India menganut Islam dalam waktu itu. Tetapi hal ini tidak pernah berlaku. Bahkan hari ini lebih daripada 80% penduduk India adalah non-Muslim. Keempat, Indonesia dan Malaysia sendiri adalah negara yang memiliki jumlah muslimin terbesar dan majoriti penduduknya beragama Islam. Pasukan tentera manakah yang telah pernah menyerbu dan menyerang Indonesia dan Malaysia untuk meluaskan ajaran Islam di kedua buah negara ini? Jika pun ada yang mengaitkan tindakan keganasan mereka itu sebagai usaha untuk mencontohi siri-siri peperangan yang berlaku di zaman Rasulullah SAW, maka kita ingin jelaskan memang terjadi peperangan di zaman baginda Rasulullah SAW di dalam tempoh 10 tahun baginda di Madinah. Sepanjang tempoh itulah berlaku lebih kurang 25 ataupun 27 pertempuran. Namun perlu dipaham bahawa pemicu kepada peperangan melawan bangsa Quraisy adalah disebabkan provokasi orang-orang Quraisy terhadap umat Islam itu sendiri. Adapun peperangan dengan golongan bukan Quraisy seperti peperangan Mu'tah dan juga peperangan Tabuk pula adalah disebabkan pembunuhan utusan Rasulullah yang bernama Al-Harith bin Amir Al-Azdi oleh orang Ghassan yang bernama Syarabir bin Amr. Selain itu, perang Tabuk pula berpunca dari orang-orang Rom yang menghimpunkan pasukan yang besar di Syam untuk menyerang negara Islam itu sendiri. Justru Rasulullah dan para sahabat tidak melakukan provokasi terlebih dahulu. Akan tetapi musuh-musuh Islamlah yang pertama kali menabuh dendam peperangan. Selain itu, perlu dipahami juga bahawa siri-siri peperangan yang berlaku bukanlah seperti yang terjadi pada hari ini.
sepanjang 10 tahun peperangan pada zaman Rasulullah, korban yang gugur adalah seramai 262 orang daripada pihak umat Islam, 1022 orang dari pihak musuh. Maka jumlah yang terkorban daripada kedua belah pihak dalam tempoh 10 tahun hanyalah 1284 orang. Islam adalah agama kedamaian. Sekali lagi ditegaskan, Islam memiliki budaya dan tradisi sentiasa menyebarkan budaya salam. Ini bererti Islam selalu mengutamakan kedamaian hatta apabila melibatkan penganut agama lain. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Surah An-Na'am ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbu alladziina yad'una min dunillah. فسيبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang selain daripada Allah, kerana mereka telah akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiada pengetahuan. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka tempat mereka kembali, lalu ia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Surah Al-An'am ayat 108. Namun tindakan anarkis golongan pelampau Islam telah melanggar ketetapan Allah ini, justru bagi membendung kerosakan terhadap agama Islam yang disebabkan oleh golongan ini. Umat Islam seharusnya bersatu untuk melawan kekerasan dan jenayah. Dewan hari ini mengajak seluruh umat Islam agar selalu mengamalkan ajaran Islam dengan mengamalkan dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam yang sebenar dalam kehidupan seharian. Kedamaian harus menjadi tongkat perjuangan umat Islam masa kini dan masa hadapan. Sebarang tindakan kekerasan, anarkis dan jenayah hendaklah menjadi musuh kita bersama. Ini jugalah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul 'alim. Dan jika mereka pihak musuh cenderung kepada perdamaian, maka engkau juga hendaklah cenderung kepadanya serta bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya ia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Anfal ayat 61. Namun apa yang menyayatkan hati kita pada hari ini, setelah pelbagai siri serangan yang berlaku di tengah kancah masyarakat, zahir daripada puak-puak yang tidak mempunyai kesedaran apa yang telah dididik oleh baginda Rasulullah SAW, adanya mereka seperti IS yang sanggup dan sadis melakukan tindakan-tindakan yang ganas, yang mereka ini adalah menular daripada fahaman Khawarij yang juga dikenali pada hari ini dengan Wahabi, yang dianggap oleh rakan saya daripada Sungai Lembir bahawa ini tidak bahaya. Mereka inilah yang sedang menular di tengah kancah masyarakat, sebagaimana yang digambarkan oleh sabda baginda Rasulullah. Mereka ini seolah-olah gambarannya orang yang beriman dan membaca Al-Quran. Yaqra'una Al-Quran la yujawizuna khanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tidak sampai melainkan hanya ke tengkolok mereka. Artinya hati mereka dan akal pemikiran mereka langsung tidak mengambil pengajaran. Dan mereka ini menjadi orang-orang yang bengis, sebagaimana yang digambarkan oleh hadis Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam gambaran beliau. Mereka ini membawa bendera-bendera hitam. Apabila datang ke tengah kancah masyarakat kamu, hendaklah kamu falzimul ardh, duduk di atas muka bumi dan jangan terpengaruh dengan mereka, dan jangan kamu mengangkat tangan bersama dengan mereka. Mereka, hati mereka dan jiwa mereka adalah keras bagaikan besi. Kononnya ingin membawa negara Islam, tetapi sebaliknya mereka telah mengingkari janji Allah dan mereka melanggar ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kononnya mereka ingin membawa kebenaran dan mereka menamakan nama-nama mereka dengan kuna, iaitu Abu Fulan ataupun Abu Illan, dan menisbahkan diri mereka dengan nisbah kampung,
seperti Al-Baghdadi, Al-Masri, Al-Suri, Al-Malizi dan sebagainya, dan mereka membawa rambut mereka dan memanjangkan rambut mereka bagaikan rambut wanita. Perkara ini sedang nampak, gambaran-gambaran Rasulullah ini sedang nampak di setengah kuncu-kuncu masyarakat yang membawa bendera hitam dan membekalkan peperangan-peperangan yang boleh membunuh sesama Islam dan yang bukan Islam, sedangkan ia bercanggah dengan agama Islam itu sendiri. Inilah sedikit sebanyak yang saya ingin sentuhkan apa yang dibawa oleh sahabat saya daripada Sungai Lebih, termasuk juga tentang ajaran Syiah. Sebenarnya ajaran Syiah di negeri Pahang Darul Ma'mur dilihat terkawal, tiada sebarang ancaman. Walaupun ia ini sememangnya berbahaya, Syiah adalah pahaman yang dibawa masuk ke Nusantara sekitar tahun 1979, iaitu selepas kejatuhan kerajaan Syiah Iran melalui revolusi Islam yang dilancarkan oleh Al-Khomeini. Maka hari ini kita nampak Syiah itu antara pahaman yang bahaya, yang boleh menyebabkan akidah kita juga tergelincir, bahkan boleh membawa perpecahan di dalam kancah masyarakat. Walau bagaimanapun, dengan tindakan demi tindakan serta kawalan demi kawalan, kita dapati di negeri Pahang ini masih terkawal dan tiada sebarang ancaman bahaya yang boleh mengugat keamanan dan kestabilan negeri Pahang pada tahun 2015. Hasil maklumat yang diperolehi oleh Jabatan Agama Islam Pahang mendapati amalan tersebut sememangnya ada di dua tempat, iaitu di Bero dan juga di Muazzam. Walau bagaimanapun, pemantauan bahagian penguat kuasa sentiasa dijalankan dari semasa ke semasa dan juga sisi konseling telah dijalankan kepada mereka yang terlibat. Kita juga sebagaimana yang dikemukakan terdapatnya ajaran-ajaran sesat seperti Quranis, Bani Tamim dan sebagainya. Hal ini juga telah diambil tindakan oleh pihak Jabatan Agama Islam dengan sebaiknya, bukan sahaja menemui mereka serta memberi kaunseling, tetapi mereka juga telah diambil tindakan yang sewajarnya agar tidak meneruskan pahaman-pahaman yang boleh menyebabkan masyarakat setempat terpengaruh dan terpesong daripada ajaran agama. Namun demikian, kerajaan negeri Pahang melalui manifesto pilihan raya yang lalu yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Menteri Besar Pahang, antara yang lainnya untuk mengatasi masalah kepahaman agama ini, diadakan Tafaquh Fiddin. Tafaquh Fiddin adalah hasil daripada manifesto janji yang ditepati Teras Kerajaan Negeri Pahang melalui Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Diraja Haji Adnan bin Haji Yaakob pada kempen pilihan raya umum yang lalu, iaitu teras menjaga kepentingan dan kebajikan rakyat yang beragama Islam dan memakmurkan masjid-masjid serta pengajian agama Islam di negeri Pahang. Bagi merealisasikan program ini, maka Yayasan Pahang dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Pahang dan juga Majlis Agama Islam dan Adat Besar Melayu Pahang melaksanakan kelas pengajian Islam 3 peringkat yang sistematik di setiap daerah dengan pengiktirafan daripada Jabatan Mufti Negeri Pahang. Objektif daripada program ini adalah bertujuan menyediakan kemudahan kepada masyarakat Islam di negeri Pahang mempelajari ilmu pengajian Islam secara sistematik tanpa mengira peringkat umur, taraf pendidikan dan kelayakan untuk belajar. Dan program ini mempunyai objektif selain daripada memberi pengetahuan agama, juga untuk mengekang jika adanya mereka ingin memesongkan akidah serta memberikan pengetahuan agama yang bercanggah dengan syariat Islam itu sendiri. Tempat-tempat pelaksanaan yang pertamanya adalah di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah. Kita telah berjaya mendapat seramai 304 orang peserta. Masjid Tengku Akuan Afzan Indra Mahkota seramai 127 orang peserta. Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Bentong kita mempunyai 87 orang peserta, dan Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Bukan kita mempunyai 50 orang peserta yang telah mengikuti kelas pengajian berkenaan. Sasaran yang telah dibuat oleh pihak Yayasan Pahang pada tahun 2016 melaksanakan program pengajian Islam ini Tafaquh Fiddin di seluruh daerah negeri Pahang, insya-Allah berkat semangat ahli-ahli dewan dan juga berteraskan kepada perjuangan agama, insya-Allah kita akan
dapat mengatasi apa isu-isu yang telah dipersoalkan di dalam Dewan Yang Mulia ini berkenaan dengan akidah dan juga ajaran-ajaran seperti Syiah dan sebagainya. Begitu juga sahabat saya daripada Tanjung Lumpur yang mempersoalkan tentang dakwah orang asli. Kita bersyukur terhadap Ilahi. Walaupun kita mempunyai kelemahan sedikit sebanyak, namun kita tetap cekal dan tegas untuk terus bersama dengan masyarakat orang asli di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja. Kita telah mengadakan program yang dikenali dengan pertama, pembangunan tamadun masyarakat asli negeri Pahang. Program pembangunan tamadun masyarakat asli negeri Pahang pertama diwujudkan pada Yayasan Pahang pada 3 Mei 1998 yang dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Adnan bin Haji Yaakob Menteri Besar Pahang. Ketika itu merupakan pengurusi Jabatan Kuasa Pendidikan dan Awal Agama Islam Negeri Pahang. Program pertama diuruskan oleh Kolej IKIP, anak syarikat milik penuh Yayasan Pahang. Visi penubuhan ini melahirkan model insan di kalangan masyarakat orang asli, melahirkan golongan yang mampu menjadi pemimpin, melatih beliau masyarakat orang asli yang berpengetahuan dalam ilmu ukhrawi dan kemahiran dunia dan akhirat. Jumlah alumni pelajar sejak tahun 1998 sehingga 2015 adalah seramai 637 orang. Di bawah Yayasan Pahang seramai 532 orang, di bawah MUID, di bawah Jaguar, di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Islam Negeri Pahang, JAID, Yayasan Pahang dan Jabatan Agama Islam Negeri 9. Peringkat pengajar, peringkat persediaan tamahidi selama 12 tahun, peringkat lanjutan talhid selama 6 bulan. Pusat pengajar pertama pembangunan tamadun masyarakat orang asli yang berada di Indramayu Kota telah berfungsi dengan sebaiknya dan mempunyai tenaga pengajar seramai 8 orang. Pencapaian dan lulusan, alhamdulillah, kita telah mempunyai Junior Executive College IKIP, 33 orang pembantu penggerak kajian MUID, 10 orang pembantu penggerak kajian YB, Imam Masjid Kajian Majlis Agama Islam, guru agama, tokoh mereka, tokoh Ma'al Hijrah, Johan Tilawah Al-Quran, Johan Tilawah Al-Quran Saudara Baru, Johan Tilawah Al-Quran Saudara Baru peringkat kebangsaan, Johan Keseluruhan Tilawah Al-Quran Saudara Baru peringkat kebangsaan, dan Johan Tilawah Al-Quran Saudara Baru peringkat kebangsaan 2009, dan tempat ketiga pertandingan nasyid peringkat kebangsaan. Inilah sedikit sebanyak usaha selain daripada usaha keras dan hakiki yang telah digalaskan oleh Jabatan Agama Islam Pahang bagi memastikan masyarakat orang asli sentiasa dididik setelah mereka menganut agama Islam yang murni dan suci ini. Selain daripada itu, kerajaan negeri juga mempunyai sekolah-sekolah agama dan juga Kolej Islam Pahang yang menjadi pusat mempertahankan akidah dan juga penyebaran ilmu yang sebagaimana dikehendaki di dalam mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Datuk Seri Yang Ditua, saya rasa demikianlah sedikit sebanyak jawapan yang telah saya dapat sampaikan kepada persoalan yang dikemukakan oleh rakan-rakan ahli dewan, dan juga saya ingin mengambil kesempatan meluahkan rasa duka cita di atas kemergian Datuk Seri Speaker yang lalu. Mudah-mudahan Allah merahmati rohnya dan melemparkan maghfirah, serta Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kuburnya rauha wa raihan dan menjadikan taman-taman syurga dengan berkat surah Al-Fatihah yang telah sama-sama kita bacakan sebentar tadi. Datuk Seri Yang Ditua, saya juga mohon menyokong bajet yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Adnan bin Haji Yaakob selaku Menteri Besar Pahang. Sekian sahaja,